Bila engkau lihat rumah orang besar dengan taman-taman bunganya yang indah, keretanya yang besar menjalar dengan megah, terus menerpa ke dalam fikiranmu dan terus terasa di jiwamu, meluncur ke mulutmu. Hebatnya Tuhan yang empunya. Tapi aku hairan denganmu, engkau tak terasa kehebatan Tuhan, padahal Tuhan miliki lebih dari itu. Nasib manusia Tuhan yang menentukan. Dia miliki langit, bumi dan seluruhnya, dunia dan akhirat Dia yang punya. Manusia dan seluruh makhluk diciptanya, malam dan siang Tuhan yang mentadbirnya. Setiap saat engkau melihatnya, engkau tidak terasa apa-apa. Engkau pandang bersahaja, engkau tak terasa maha agungnya yang empunya. Tidak engkau kagum dengan Tuhan pencipta? Nuju rumah besar itu orang yang punya. Kalau engkau yang punya, tentu engkau kagum dengan diri engkau pula. Bila engkau lihat rumah orang besar dengan taman-taman bunganya yang indah, keretanya yang besar menjalar dengan megah, terus menerpa ke dalam fikiranmu dan terus terasa di jiwamu, meluncur ke mulutmu. Hebatnya Tuhan yang empunya. Tapi aku hairan denganmu, kau tak terasa kehebatan Tuhan, padahal Tuhan miliki lebih dari itu. Nasib manusia Tuhan yang menentukan. Nasib manusia Tuhan yang menentukan. Diciptakan seorang insan, lembut hati berredup pandangan. Apabila berkata, seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Jika terdengarkan aduhai ya Rasulullah,
Berakhirlah sudah penantian Aminah untuk mendapatkan seorang putra. 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahirlah bakal pemimpin manusia. Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, kebanggaan umat Islam sedunia. Kehadirannya baginda bagaikan purnama menerangi malam jelita. Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, kebanggaan umat Islam semua. Tingkah lakunya dijadikan sunnah, hadis adalah mutiara sabdanya. Wahai Nabi pilihan ilahi, di setiap langkahnya mencerminkan syurga, tak tergambar tinggi pekertinya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wad daraji, عطفتي يا جيرة العالم، يا أهيل الجود والكرم كرامي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nun di akhirat sana sedang menunggu diri kita, sang kesuma bidadari syurgawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya Rasulullah sentiasa mengingati kita. Bertanyalah pada hati kita, cintakah kita padanya? Mengapa kita lega? Sedarlah dunia hanya sementara, cuma syafaatnya yang lebih utama. Berakhirlah sudah penantian Aminah untuk mendapatkan seorang putra. 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahirlah bakal pemimpin manusia. Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, kebanggaan umat Islam sedunia. Kehadirannya baginda bagaikan purnama menerangi malam gelita. Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, kebanggaan umat Islam semua. Tangis dalam doaku merindukan dirimu, munajat dalam syaduku mohon restu. Hati gundah gulana diam tak berirama, seandainya ku bisa bertemu denganmu. Tangis dalam doa, tangis dalam doa, munajat dalam syaduku demi kata janji. Rasul, ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, apa kabar semua pada pagi ini? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pagi ini kita dapat lagi bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu bersama saya Ustaz Hadi dari Izi Ngaji. InsyaAllah akan menemani anda pada pagi ini dalam slot sharing tajwid, dan kita sekarang ini tuan-tuan dan puan berada dalam episod 242. Alhamdulillah. Jadi saya harapkan semua dalam keadaan sihat walafiat, sihat sejahtera, ya. Begitu juga dengan ahli keluarga masing-masing, insya-Allah. Dan mungkin ada sebahagian daripada sahabat-sahabat yang menonton ini, ada yang diuji dengan kesakitan dan sebagainya. Anggaplah itu adalah ujian daripada Allah SWT, yang lain tak bukan untuk menaikkan martabat, menaikkan darjat, ya. Jadi saya doakan dan sama-sama kita doakan agar mereka yang diuji dengan kesakitan ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi untuk pagi ni tuan-puan, hari ni hari Jumaat. So macam biasalah, rutin Jumaat kita, nanti kita akan baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Kemudian untuk hari Jumaat, kita punya selawat special sikit. Macam minggu lepas kita dah start bawa selawat Nuril Anwar kan. Jadi mungkin ada yang tak berkesempatan pada minggu lepas, jadi insyaAllah boleh sama-samalah pada minggu ini. Kita gantikan dengan istighfar kan. Kalau ada yang tak jelas tak apa, saat lagi bila kita dah buat tu, tuan-puan akan faham lah apa yang saya maksudkan tadi kan. Baik, jadi kepada mereka, kepada tuan-tuan perempuan yang baru masuk, ahlan wa sahlan semuanya. Dan jangan lupa untuk bantu saya terlebih dahulu sharekan pengajian kita ini. Mudah-mudahan ramai lagi yang dapat masuk untuk turut serta mengaji bersama kita pada pagi ini, insya-Allah. Seterusnya jangan lupa juga untuk bersedia dengan mushaf masing-masing, buku nota, apa yang patutlah sebagai persediaan awal sebelum kita memulakan pengajian kita. Dan kalau boleh pastikan tuan-puan duduk di tempat yang selesa, ya. Ini orang tak apa, pesanan yang biasalah saya selalu sebut kan sebelum kita mulakan pengajian. Dan yang paling penting sekali, sama-sama kita tajdid niat kita tuan-tuan dan puan. Kita perbetulkan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan rahmat kasih sayang Allah itu sentiasa melimpahi kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Setiap apa yang keluar daripada apa yang saya cakap tuan-puan, kita aminkanlah. Mudah-mudahan Allah terima doa kita, Allah angkat doa kita ini, insya-Allah. Baik, so hari ni 2 Rejab tuan-tuan puan, macam saya sebut semalam, mulai daripada semalam sebenarnya kita dah boleh start dah doa kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya yakin tuan-tuan puan dah faham, dan kalau tak hafal, bukan dah faham, dah hafal. Kalau yang tak hafal sekalipun tak apa, ayat doa tu pun dia tak panjang. Ada masa lagi untuk kita hafal. Kalau tak hafal sekalipun, mungkin boleh letak dalam telefon ke, tulis atas kertas ke kan. Macam-macam cara dah sekarang. Ataupun terus pergi pada bahasa Melayu je kan. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami kan. Depan dia tu macam doa makan tuan-tuan, Allahumma barik lana kan. Maksudnya ya Allah berkatilah kami fi Rajab wa Sya'ban, dalam bulan Rejab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Saya rasa kalau saya sebut gini pun tuan-puan boleh hafal, betul tak? Boleh tak saya nak minta respon tuan-tuan puan? Tuliskan di ruangan komen, tulis maksud doa ni tadi. Ya Allah, boleh tak? Tuliskan di ruangan komen, ya Allah berkati kami pada bulan Rejab dan Sya'ban, dan sampaikan kepada kami Ramadan. Tuliskan di ruangan komen. Tujuan dia apa? Supaya tuan-puan hafal secara tak langsung lah bila kita menulis, menaik lah kan, menaik ataupun tulis atas nota ke. Sebenarnya dia membantu untuk kita ingat, dia membantu lagi lah untuk kita ingat. Jadi saya nak minta je sebaik tuan-puan tuliskan di ruangan komen. InsyaAllah nanti kawan-kawan lain masuk boleh lah tengok kan. Orang kata apa, ada lah orang kata apa, sahamnya tu nanti, ya.
Maksud tu senang je kan. Nak ingat dia senang je. Ya Allah, saya ulang sekali lagi tuan-puan tuliskan dalam komen. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kepada kami Ramadan. Nak buat ayat yang ringkas pun tak apa tuan-puan, nak buat short form pun tak ada masalah. Janji maksud doa tu sampai. Okey, boleh. Tak ada orang tulis pun. Ada. Puan Muhaini dah tulis, terima kasih. Panjang kot tengah type Baik tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita nak mula dah ni. So saya harap semua dalam keadaan yang bersedia. Ya. Boleh ke baca doa tu setiap hari sehingga sampai bulan Ramadan, Ustaz? Boleh? Nanti kalau dah habis bulan Rejab, buanglah perkataan Rejab tu pula kan. Tapi kalau nak teruskan pun tak apa. Contohlah ni sekarang ni bulan Rejab, nanti bila dah masuk bulan Sya'ban nanti, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Buang perkataan Rejab tu kan. Tapi kalau nak kekalkan perkataan Rejab tu pun tak ada masalah kan. Maksudnya petikan yang sama, ayat yang sama kita nak bawa sampai Ramadan pun tak ada masalah. Nanti bila dah masuk Ramadan, tukarlah Allahumma barik lana fi Ramadan. Kan? Dah habis bulan Rejab, dah habis bulan Sya'ban, tinggal bulan Ramadan kan. Dan contohlah kita sekarang ni baru masuk satu Ramadan, andai kata. So sepanjang Ramadan tu kita doa lah Allahumma barik lana fi Ramadan. Maknanya ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini. Itu je. Tapi kalau kata susah nak buang perkataan tu kan, kekalkan je, tak ada masalah. Jelas ke semua? Begitu je. Sekarang ni sebab kita sebut Rejab kan, sebab kita berada bulan Rejab, nanti dah masuk Sya'ban, sebut Sya'ban je lah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kepada kami Ramadan. Bila dah sampai Ramadan, tukar adalah, tak adalah ballighna tu dah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Syawal. Dan sampaikan kepada kami Syawal, bulan raya kan. Tak payah pun macam tu. Okey, minta keberkatan. Sebenarnya tak ada masalah pun, nama pun doa kan. Nak sebut tak ada masalah. Jangan risaulah. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih atas respon semua. Yang baru masuk, selamat datang semua. Kalau tuan-puan tengok di ruangan komen tu ada macam satu teks doa kan. So ini adalah maksud pada doa yang kita digalakkan baca bermula daripada bulan Rejab ni lah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih semua. Baik, jadi insyaAllah kita nak mula dah ni. Kepada yang baru masuk, selamat datang sekali lagi, dan terus bantu saya untuk share bagi memberkati pertemuan kita tuan-tuan dan puan pada pagi ini. Sama-sama kita buka dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita dah selesai bacaan pembuka. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan, macam biasa hari Jumaat kita punya rutin kita bertukar sikit. Selalunya kita istighfar kan pagi-pagi. Jadi bukanlah maknanya hari Jumaat tak payah istighfar. Tuan-puan boleh je istighfar. Okey, buat masing-masing. Cuma sajalah kita buat kelainan sikit. Untuk hari Jumaat kita nak bawa selawat yang biasa kita dengar, iaitu selawat Nuril Anwar. Okey, Nuril Anwar maksudnya cahaya. Okey. So, tuan-tuan dan puan,
Kalau kita baca ayat apa ataupun selawat ni, Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Kalau kita baca dia punya terjemahan tu, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada cahaya dari segala cahaya. Cahaya dari segala cahaya, itulah maksud nuril anwar. Okey, cahaya dari segala cahaya. Okey, boleh kita mulakan tuan-tuan dan puan? Dah sedia ke? InsyaAllah kita mulakan. Allahumma. Ready semua? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita mulakan. 1, 2, mula. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada cahaya dari segala cahaya, rahsia dari segenap rahsia, penawar duka dan kebingungan, pembuka pintu kemudahan, yakni junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih, keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia, sebanyak hitungan nikmat Allah dan kurnianya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita dah selesai dah tuan-tuan dan puan. Selawat ni ringkas je. Saya harap tuan-puan boleh amalkan bila-bila je tuan-puan tak ada masalah. Nama pun selawat kan, terpulang. Ada masa baca. Kalau tak hafal yang ni, tak apa, banyak lagi selawat-selawat ataupun pilihan selawat yang boleh kita jadikan amalan. Boleh tuan-puan? Okey, untuk hari ni tuan-tuan dan puan, kita akan sambung bacaan semasa kita surah An-Nisa. Hari ni satu ayat saja. Sebab apa? Sebab walaupun satu ayat, tapi ayat ni panjang. Ayat ni panjang tuan-tuan dan puan. Tapi terlebih dahulu kita akan pergi pada bacaan surah Kahfi dulu, insya-Allah. Okey, jom tuan-tuan dan puan kita baca sama-sama, boleh? Sedia semua? Insya-Allah. Tarik nafas dalam. Siapa yang ada Quran boleh buka muka surat 293 293 insya-Allah. Kita mula dulu bacaan suratul Kahfi 293. Okay, ready? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Maaf Ustaz terlambat masuk. Tak apa puan ni. Beres. Okey, selamat datang yang baru masuk. Alhamdulillah. Tak apa, kita baru mula je ni sebenarnya. Baik tuan-tuan dan puan, selesai bacaan surah Al-Kahfi, kita teruskan untuk bacaan semasa kita hari ini. Ayat 11 daripada surah An-Nisa. Ayat 11 daripada surah An-Nisa. So ini dia muka surat 78 ya tuan-tuan dan puan, muka surat 78. Jadi satu ayat sahaja. Ayat 11 memang panjang ni, daripada sini sampailah sini kan. Baik, jadi seperti biasa kita akan baca dulu ayat ini bersama-sama, kemudian baru kita akan bedah ayat ini insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, tarik nafas dan dalam. Jom kita teruskan bacaan kita. Saya harap semua bersedia, kita baca sama-sama dahulu. Dan macam biasa, nasihat saya, pesanan saya untuk tuan-puan, lihat kalimah-kalimah ini ataupun keseluruhan ayat ini, pastikan kita berikan hak sebaiknya dalam pembacaan kita insya-Allah. Kita terapkan apa yang kita dah belajar selama ini. Baik, kita mulakan. Ready semua? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unthayayn
وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Kita teruskan tuan-tuan, seperti biasa kita akan bedah ayat 11 ini. So saya harap semua dah bersedia. Pada yang baru masuk, teruskan share. Teruskan share macam biasa. Hari ni tak ramai tuan-tuan. Sibuk gamaknya ya. Okey, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum. Baik, you kat sini kita baca dua harakat mat asli tuan-tuan. Yusikumullahu fi auladikum. You mat asli dua harakat, si pun sama, kita tebalkan dia dan panjang dua harakat. Yusikumullah. Kalimah Allah kita kena tebalkan. Kalimah Allah kita kena tebalkan kerana sebelumnya terdapat huruf yang berbaris hadapan. Kemudian fi, mat asli jumpa dengan hamzah dalam dua kalimah. Jadi fi ni kita panjangkan dengan adanya simbol mat kat sini, membuatkan kita jelas dan maklum bahawa perlu dibaca lebih daripada dua. Dan kadar harakat bagi mat jaiz munfasil ni berapa harakat tuan-puan? 4 ataupun 5. So kat sini mat jaiz MJM. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. MJM. Fi aula, la mat asli. Kemudian au ni kita baca dengan sifat lunak. Auladikum. Sifat lunak, sifat yang lembut. Auladikum. Untuk mim yang sukun tuan-puan, dan dia bertemu dengan huruf lam, maka kat sini kita kena jelaskan. IZS lah, izhar syafawi. Kita berhenti pun izhar, jelas. Kalau kita sambung pun sama, jelaskan juga. Auladikum. Baik, seterusnya lizza. Huruf lam baris bawah, terus masuk pada zal, dan jangan lupa keluarkan sedikit ujung lidah kita. Lizza. Lizza. Tengok lidah saya ni. Lizza. Dapat kan? Lizzakari mithlu. Dan jangan lupa juga untuk huruf zal ni bersifat rakhawah. Jadi suara kita ni mengalir lah. Lizza. Lizza. Jangan ditahan. Lizza. Kan bunyi lizza. Tapi jaranglah berlaku sebab zal ni dia bukan sukun. Dia bersabdu kan. So nak
pergi ke arah tawallud tu, ataupun bunyi beranak, ataupun bunyi tertahan tu, dia orang kata apa, mungkin jauh lah nak berlaku begitu. So alirkan suara. Lizzakari, lizzakari mislu. Baik, untuk ra baris bawah kita nipiskan. Ra baris bawah ni kita nipiskan. Lizzakari mislu hazzil, huruf dha, unsayain. Baik, mislu, huruf sa ni pun sama, kena keluarkan hujung lidah. Mislu. Tadi zal kan, ni huruf sa. Ha pedas, jangan lupa ha pedas. Kemudian dha yang bersabdu ni kita kena tebalkan dan keluarkan juga hujung lidah kita. Kalau diikutkan kat sini lengkap tuan-puan. Makhraj hujung lidah yang dikeluarkan ada 3 huruf. Dha, sa, zal. Nah, kira ngam lah kat sini. Dia ada 3 huruf je kan yang kena keluar hujung lidah ni. 3 huruf iaitu sa, zal dan dha. Jadi cukup lah kat sini. Boleh tuan-tuan dan puan. So pastikan keluarkan sedikit sahaja hujung lidah kita untuk 3 huruf inilah yang saya tunjukkan tadi. Kemudian zil unsayain. Kat sini alif lam qamariyah. Jelaskan sahaja lam tu. Hazil nun mati, nun kosong kan. Nun kosong kita tahulah ada unsur dengung. So nun mati bertemu dengan sa ni tuan-tuan dan puan. Nun mati jumpa dengan sa ni ikhfa haqiqi. Okey. Ikhfa haqiqi. Dan huruf sa ni huruf nipis, maka dengung kita pun ni nipis lah. Mislu hazzil unsa. Sa keluarkan hujung lidah lagi lepas dengung tadi kan, nipis je. Hazzil unsa. Sebut sa tu keluar hujung lidah. Kemudian yain. Kat sini asalnya bacaan lin lah, yai kan. Tapi bila kita berhenti tuan-tuan dan puan, kita nak berhenti kat nun ni kan. Bila berhenti jadilah matlin. Kan? Jadilah matlin. Ingat matlin ni dia berlaku ketika berhenti je. Istilah matlin ni dia akan jadi ketika berhenti je. Tuan-tuan kena pegang tu. Kalau kita tak berhenti, kita akan sebut dia bacaan lin je. Hazzil unsayaini fa in kun. Contoh kan, kita tak nak berhenti. Jadi ya itu dah akan disebut ataupun dikekalkan dengan sifat lin ataupun bacaan lin sahaja. Mat tak ada. Kena ingat, perkataan mat ni term, istilah mat ni hanya terpakai ketika berhenti sahaja. Untuk hukum ni untuk mat lin. Bukan semua, bukan maksud saya mat tadi tu untuk semua. Tak, untuk hukum mat lin ni. Mat lin ni akan terpakai ketika waqaf, ketika berhenti sahaja. Okey, jelas tak? Sebab mat ni maksudnya panjang. Dan kita pun maklum, mat lin ni kadarnya 2, 4 ataupun 6. Sebab tu ada istilah mat tu. Sebab dia boleh pergi 2, 4, 6. Boleh? Itu sahaja. Seterusnya. Fa'in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak. Baik. Nun mati bertemu kaf, ikhfa hakiki tuan-tuan. Ikhfa hakiki. Fa'in, kaf ni huruf tebal ke nipis? Nipis. Jadi dengung pun nipis. Fa'in ka, baris depan. Fa'in ku. Kan, pastikan kita sebut tu dengung yang kita lakukan tu dalam keadaan nipis dan mudah untuk kita sebut huruf kaf yang berbaris depan. Okey. Kemudian nun bersabdu wajibul gunnah, dengung sempurna. Fa'in kunna nisa. Mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Jadi kat sini mat wajib muttasil, MWM. Mat wajib muttasil. Panjang 4 atau 5 harakat lah. Nisa. Tanwin hamzah jumpa dengan fa pun sama, ikhfa.
IKH. Ikhfa hakiki nipis. Okey, nipis sahaja. Fa in kunna nisa'an fawqas. Faw ni bacaan lin. Untuk qaf kena tebalkan balik atas qa, fawqas. Untuk sa pun sama, matikan dengan keluarga hujung lidah sedikit. Fawqas nataini. Tai bacaan lin juga, BL. Ni falahun wajibul gunnah. Thulutha ma asli. Ma asli. Thulutha ma tarak. Baik, kaf yang sukun ni bila kita matikan, tahan suara dulu. Tarak, itu baru lepaskan nafas. Tarak, gitu. Tahan suara dulu tuan-puan. Dia ada sifat syiddah, kemudian dia ada sifat hams. Jadi syiddah dulu, tahan suara. Tarak, kemudian lepaskan suara, lepaskan nafas. Falahunna thulutha ma tarak. Begitu. Boleh, tuan-tuan puan? Seterusnya. Wa in kanat wahidatan falaha. Okey, sorry. Falahan. Ni asalnya mak asli kan, so kena cekap sikit, tengok bawah. Sekali lagi saya baca. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Okey, nisf. Baik, wa in ka, kat sini ikhfa hakiki, nun mati bertemu kaf, dan kaf huruf nipis, maka dengung pun sama, turut nipis. Wa in kanat. Okey, huruf ta yang mati tuan-tuan puan, macam kaf tadi yang saya sebutkan, macam yang tuan-puan tulis. Kita tahan suara dahulu, kemudian baru kita lepaskan nafas. Wa in kanat wahida. Wa asli. Wahi, ha pedas, jangan lupa. Wahi, sempitkan tengah kerongkong. Wahidatan. Ikhfa hakiki juga, nipis pun. Nipis pun ya, sebab faur nipis. Wahidatan falaha. Ha asli. Wahidatan falahan nis. Tapi sebabkan ada iltiqa sakinan tuan-puan, so nak kalau tak nak keliru tak payah lu tulis mak asli tu sebab mak asli ni akan jadi waktu berhenti je. Falaha. Okey, tapi kalau dia sambung, huruf mat tu terpaksa digugurkan. Atas sebab apa? Sebab iltiqa sakinain. Kat mana iltiqa sakinain? Ni huruf mat duduk kat atas, kemudian lam kat bawah. Jadi kat sini kena hati-hatilah. Macam tadi pun saya tersilap kan. Jadi mata kita kena terus tengok kat sini. Falahan, kan gitu. Falahan. Kalau tersilap misal kata kan tuan-puan, tak apalah, patah je lah balik kan, betulkan semula. Biasa kat sini tersilap. Kadang-kadang saya pun boleh tersilap. Kan, kalau kita lambat, mata kita lambat bergerak untuk tengok kalimah kat bawah ni, itu yang punca kita tersilap tu. Jadi berbalik kepada point kat sini, iltiqa sakinain, pertemuan dua sukun, huruf mat jumpa dengan lam. So alif mat ni tadi, okey, yang kat sini kat ha ni dah kita kata digugurkan, tak perlu dibaca lah. Sebab tu bila kita sebut, memang tak ada dah bunyi mat ni. Falahan, terus je pada nun ni. Boleh? Falahan gitu. Wahidatan falahan. Okey, saya harap semua dapat. Kat sini alif lam syamsiah tuan-tuan. Alif lam syamsiah. Nis. Okey, untuk sad ni kita matikan dia, dan sad ni tebal. Nis.
Ni macam biasa. Ni. Nils. Cuba sebut. Nils. 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 Okay, dapat. Itu untuk sad. Matikan sad macam biasa. Nils. Kemudian di hujung tu ada huruf fa. Fa ni pun sama mati. Baris depan ni tak pakai dah lah. Kan? Jadi kat sini pun kategori iltiqat sakinan juga. Cuma kaedahnya lain. Iltiqat sakinan kat sini, pertemuan dua sukun kat sini, dia tak ada yang gugur-gugur. Tak ada. Dua-dua ni kita kena selesaikan. Matikan sad, matikan fa. Nils. Kalau saya buat perlahan tu, itulah bunyi dia. Nils. Matikan sad, selesaikan dulu sad tu. Nils. Dan untuk fa tu macam mana nak matikan dia? Kita berbalik pada makhraj dia. Ingat point tu. Kita berbalik kepada makhraj dia. Nils. Kan kita sebut af. Cuma matikan fa. Af. Macam mana posisi kita punya lidah, bibir kita macam mana? Fa ni huruf bibir kan? So kita matikan fa. Af. Penamat dia macam mana? Itu yang saya maksudkan tadi, berbalik kepada makhraj. Jadi nils. Kalau kita buat laju, dia susahlah nak tangkap kan, kena buat pelan-pelan. Falahan nils. Dia macam tu. Boleh ke tu, tuan-tuan? Faham tak? Kalau kita baca laju ataupun standard kan, daripada sini, wa in kanat wahidatan falahan nils. Begitu je. Okey. Fa gigi kaca atas bertemu perut bibir bawah. Ya. Okey. Af. Apa yang kita rasa tu, gigi kacik kita akan berada di perut bibir sebelah bawah ni kan. Kena muncung tak ustaz bila sebut dia? Nils. Tak perlu muncung. Fa tu memang baris depan kan, tapi bila kita mati kan, baris depan tu dah tak terpakai lah. Fa ni huruf bibir tapi dia bukan muncung. Okey. Yang muncung ni huruf bibir, iaitu huruf waw. Right? Huruf bibir ni ada 4. Huruf fa, huruf waw, huruf mim, huruf ba. Jelas ke? Saya ulang sekali lagi Huruf bibir ada 4. Huruf fa, waw, mim, ba. Jadi yang kena muncung antara 4 huruf bibir ni hanya waw sahaja. Melainkan kalau baris depan lah. Kalau baris depan kena muncung. Macam ni tak muncung lah, sebab kita berhenti kan. Lainlah kalau kita sambung falahan nisfu wa, barulah kita muncungkan bibir, sebab kita sebut huruf baris depan kan, nisfu fu, baru muncung. Okay, boleh. Alright, alhamdulillah. So macam itulah bunyi dia wa in kanat wahidatan falahan nisf. Pastikan kita baca tu kita rasalah kita ada sebut huruf fa tu kan. Kadang-kadang kalau orang dengar mungkin tak jelas sangat, tapi kita yang baca ni kita pastikan kita sebut, kita adakan bunyi fa tu. Baik. Seterusnya wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Wali abawai, bacaan lin kat sini, ya mati sebelumnya baris atas. Hili kulli wa ma'asli haidim IBG idgham bi gunnah kamil. Mim tu bersabdu kan, so masuk sempurna lah, dengung pun sempurna. Wahidim minhuma, nun mati jumpa ha, izhar halqi, jelaskan makhraj dan sifat nun tu.
Wahidin minhumassu. Baik, ini pun sama iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Jadi alif mat ni tak baca dah lah, tak sebut dah. So mim baris atas ni terus loncat masuk pada huruf sin. Minhumassu, gitu. Boleh Alif lam syamsiah. Minhumassudusu mim, wajibul gunnah, dengung sempurna. Mimma ma asli. Taraka in, ikhfa haqiqi, nun mati jumpa kaf. Kaf ni huruf tebal ke nipis? Hurufnya nipis, maka dengung nipis. In kana lahu, ka ma asli, hu maksilah qasirah, MSQ. Kana lahu, hu maksilah qasirah. Dia kadar sama, dua harakat macam asli. Cuma dia akan jadi ketika sambung je lah, ketika silah. Sebab tu namanya maksilah. Dua harakat tu jadi waktu sambung je. Kalau tak sambung tak jadi. Ya, kalau berhenti kanalah berhenti. Kalau sambung kanalahu, barulah kita baca dengan mat dua harakat. Kemudian walad. Bila kita matikan dal ni, maka hadirlah sifat qalqalah, sifat lantunan. Lantunan apa? Besar ke kecil? Besar qalqalah kubra, lantunan yang besar. Dan hati-hati jangan kita matikan dal itu, ataupun kita nak lakukan qalqalah tu dengan membawa pada bunyi hamzah ni, bunyi yang bahagian ni lah, Allahumma salli ala Muhammad, bahagian kerongkong kita ni. Kana lahu walad, kita balikkan dia ke sini. So tak payah, daripada dal tu kita lepaskan ke depan. Kana lahu walad, kana lahu walad, gitu. Cukup sekadar ni sahaja. Okey, ni perlukan proses talaqi sebenarnya. Cuma insyaAllah saya terang dari sudut ni lah, teorinya. So praktikal tuan-puan boleh cuba dan terus cuba, dan pastikan dapat semakan daripada guru lah. Itu sahaja. Baik, kita teruskan lagi. Fa illam yakul lahu waladu. Ni idgham masuk waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa illam, nun mati jumpa lam, IBL, idgham bila gunnah. Idgham maksudnya masuk, kita masukkan nun ke dalam lam, dan hakikatnya memang tak dengar lah bunyi nun tu kan. Sebab dia berlaku secara kamil, sempurna. Nun tu dah masuk sempurna dalam lam. Sebab tu disebut bila gunnah tanpa dengung. Fa illam, fa illam yakul lahu, fa illam yakul lahu. Dapat? Mim mati jumpa ya, izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Fa illam yakul lahu. Kat sini pun sama. Kat sini pun sama, IBL, idgham bila gunnah. Fa illam yakul lahu, hu maksilah qasirah, MSQ. Waladu, tanwin jumpa waw, IBG. Idgham bi gunnah naqis. Kat sini masuk tak sempurna, tapi dengung tu masih kekal ada. Waladu wa wari, ri nipis, orang baris bawah nipis. Sahu, hu kita baca dengan 4 atau 5 harakat. Kat sini MS maksilah tawilah, MST, ya, MST maksilah tawilah. Kenapa dia jadi tawilah? Sebab dia jumpa hamzah je tuan-puan. Okey, sebab dia jumpa hamzah. Maksilah qasirah jumpa dengan hamzah, jadilah maksilah tawilah. Faham tak? Kita kenal maksilah qasirah kan?
Tapi bila maksilah qasirah jumpa hamzah, maka dia dah tak jadi qasirah dah, dia jadi tawilah. Apa maksud tawilah? Panjang. Panjang berapa rakaat? 4 ataupun 5 rakaat lah. Waladun wa warithahu abawahu. Abawa maksli hu fali wajibul gunnah WG hithu alif lam syamsiah ALS fali hithu. Huruf sa jangan lupa keluarkan ujung lidah. Fali hithu thuluth. Gitu saja. Ya. Kemudian matikan sa di hujung ni. Thuluth pun sama, kena keluarkan hujung lidah juga. Ya. Keluarkan hujung lidah. Baik, selesai. Kita teruskan lagi insya-Allah. Fa'in nun mati jumpa kaf. Fa'in ka ikhfa haqiqi. Tak apa, saya teruskan dulu. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. Baik, kat sini ikhfa hakiki. Kita dengung, sembunyikan nun di sisi huruf kaf. Kaf nipis kan? So dengung nipis lah. فَإِنْ كَانَ لَهُ maksilah qasirah jumpa hamzah, jadilah maksilah tawilah. Boleh? Senang kan? Kana lahu panjang 4 atau 5 harakat. Ikhwatun ikhwa. Kha ni tebal tak? Tebal tuan-puan Walaupun dia mati, dia tetap tebal. Sebab huruf isti'la ni macam mana keadaan pun dia tetap tebal. Dia takkan nipis. Sebab tu dia duduk dalam kategori isti'la. Terakad pangkal lidah. Ikhwatun fali ummihi sudus. Baik. Mim bersabda wajibul gunnah macam biasa. Oh ni, terlupa. Tanwin jumpa fa, ikhfa hakiki. Ikhwatun fa. Kita sembunyikan tanwin di sisi huruf fa. Sedialah nak sebut huruf fa. Fa, ikhwatun fa. Fa tu satu harakat aja. Fa li ummihi su. Alif lam syamsiah. Sudus. Matikan sin macam biasa. Fa li ummihi sudus. Nak keluar hujung lidah ke? Tak perlu. Okey, tak perlu keluarkan hujung lidah. Macam biasa sahaja. Okey, baca macam biasa. Baik, teruskan lagi. Mim ba'di wasiyati yusi biha awdain. Baik. Nun mati jumpa ba, tuan-tuan dan puan, hukumnya iqlab. Okey, iqlab ni senang je kan. Kalau kita tengok pada tulisan dia ada mim kecil ni. Ya, kalau tuan-tuan pakai Quran warna lagilah. Memang jelas. Kita boleh nampak untuk hukum iqlab ni. So iqlab berlaku sekiranya nun mati ataupun tanwin jumpa dengan huruf ba. So ni contoh nun mati lah. Baik. Iqlab ni maksudnya tukar. Bila nun mati jumpa ba, kita tukarkanlah nun ni kepada bunyi mim. Sebab tu ada mim kat situ. Cuma bila kita nak matikan mim ni, macam mana kaedah dia? Tutup bibir bersahaja. Itbaq syafatain. Okay, kita tutup bibir tapi dalam keadaan yang bersahaja. Sentuhan tanpa tekanan lah. Dia kata tanpa tekanan yang terlalu kuat. Kalau kuat dia jadi sempurna. Mim. So biasa je. Mim ba'di ma. Ba'di ma pula. Mim ba'di wasiyah. Untuk iqlab ni kita kena dengung 2 harakat lah. Macam biasa Baik, sambung lagi.
huruf ain yang sukun, ba'di. Huruf ain ni kita alihkan sikit suara kita. Dan dia tidak terlalu mengalih, sebab tu ianya duduk dalam sifat tawassut. Ingat lagi? Ba'. Maknanya suara kita ni pertengahan. Ba'. Dia takkan pergi lebih sangat dan dia takkan tertahan. Mim ba'. Tu lebih sangat kan? Ba'. Dia cukup secukup rasa je. Min ba'di wasiyati. Ba'di wasi. Huruf sa' tebal. Huruf sa' kena tebal. Kemudian ya sabdu ni selesaikan. Tanwin jumpa ya idgham bi gunnah, IBG. Kat sini idgham bi gunnah naqis tuan-puan. Cuma sebabkan jumpa ya, so hati-hati. Takut nanti bunyi kat sini, bila kita tak fokus dengung dia akan jadi bunyi mat. Okey, kat sini dia akan jadi bunyi mat. Kalau kita tak bagi penumpuan betul-betul, dia akan jadi bunyi seolah-olah bunyi mat. Contoh, min ba'di wasiyati. Kita hanya panjangkan tiu, padahal bunyi kosong. Jadi pastikan idgham tu benar-benar berlaku. Pastikan bunyi dia panjat ke hidung lah. Min ba'di wasiyati yuti. Ingat. Gatal pula. Tuan-puan dapat? Nak rasa macam saya buat tadi kan? Dia akan jadi gatal hidung sikit. Sebab suara tu naik ke hidung kan? Ti. Itu yang kita kata bi gunnah tu. Nama dia kan idgham bi gunnah kan? Dia bukan idgham bil mat. Masukkan dengan mat. Idgham bi gunnah, masukkan dengan dengung. Kemudian kadar dengung tu 2 harakat lah. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Baik, yu mak asli, si mak asli, ha mak jais munfasil, MJM. Mak asli jumpa hamzah dalam 2 kalimah. Mak asli jumpa hamzah dalam 2 kalimah, so panjang 4 atau 5 harakat. Hukumnya mak jais munfasil. Boleh tuan-tuan puan? Wasiyati yusi biha au, baca lin. Baca lin ni lunak au, waw mati sebelumnya baris atas. Dain. Baik. Kat sini hukum dia matlin. Ni bawa matlin. Tadi baca lin kan? Au dain. Bila matlin ni baru boleh dibaca dengan pilihan harakat 2, 4 ataupun 6. Kalau bacaan lin tak, bacaan lin ni tak ada harakat sebab tu saya tegaskan tadi, tak sepatutnya kita sebut istilah mat tu. Sebab mat tu sendiri maksudnya panjang. Bimbang berlaku salah faham lah nanti. Okey, boleh? Baik. Seterusnya abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Hamzah yang berada di awal kalimah tuan-puan, walaupun nampak macam mak asli 2 harakat, tapi sebabkan dia hamzah, maka kita sebut mak badal kat sini. Nampak macam mak asli kan, tapi sebab ada hamzah kemudian di awal kalimah pula, so namanya bertukar lah, jadi mak badal. Dan adalah cerita di sebaliknya, dan saya yakin tuan-puan pun dah faham, dah orang tak apa tahulah kan kenapa namanya mak badal. Baik, mat ni mak jaiz ke mak wajib? Ni mak wajib muttasil, MWM. Abaukum, ukum, mim mati jumpa wa izhar syafawi. Dijelaskan mim,
ukum wa abna bani qalqalah surah. Lalu je, lantun kan? Tapi macam mana nak lantun? Lalu je. Wa abna wa abna wa abna wa abna wa abna. Dapat tak? Lalu je. Lalu je. Wa abna ukum. Baik, na ni kita panjang 4 atau 5 harakat. Pun sama mat wajib MWM, mat wajib mutasil. Wa abnaukum izhar syafawi, matikan mim. Wa abnaukum la tadru, kum la asli, tadru ru asli juga. Dal ni qalqalah sughra. Okey, ra ni asli tapi kena tebal sebab dia baris depan. Dal tu pun sama, lalu je macam ba tadi. La tadru, la tadruna ayyuhum. Ya bersabdu ni. Okey, ya bersabdu ni kita kena selesaikan lah. Ayyuhum, mim mati jumpa hamzah, izhar syafawi. Sekali lagi jelaskan mim. Ayyuhum aqrabu, huruf qaf yang sukun, qalqalah sughra juga. Pun sama, lalu je. Qaf tu matikan, kemudian nak dapatkan lantunan kecil tu, sughra tu, lalu je. Aqrabu. Cuma saya nak pesan ni, huruf qaf ni tebal tuan-puan. Walaupun kita nak lantun, yang kita kata santai, lalu je, lalu je, lalu je kan. Lalu je tu pun mesti kena tebalkan qaf lah. Dia bukanlah lalu tu lalu bunyi penyek ke. Ayyuhum aqrabu, aqrabu ke. Dia takkan jadi begitu. Ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Dapat? Untuk ra baris atas kena tebal. Aqrabu lakum, mim mati jumpa nun, izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Aqrabu lakum naf'a. Matikan fa, naf macam biasa. Kemudian ain ni asalnya tanwin kan, tapi bila berhenti dia jadi mat. Sebab tu namanya ma'iwat, mat gantian, tukaran. Daripada tanwin jadi mat 2 harakat. Naf'an jadi naf'a, gitu. Lakum naf'a. Macam tu je. Tak perlu kadar harakatnya pun sama je lah, 2 harakat Ma'iwat ni 2 harakat saja. Seterusnya fariidatan minallah. Baik. Ri asli nipis, ra baris bawah. Da tebal tuan-tuan, huruf da tebal. Da. Fariida, fariida, faridatan. Tanwin jumpa mim ni idgham bi gunnah kamil. Idgham ni masukkan bunyi tanwin tu ke dalam mim secara sempurna. Faridatan. Dengung pun tahap yang sempurna lah, musyaddadah, tahap yang paling atas sekali. Faridatan minallah. Kalimah Allah kena tebal. Sebab apa tebal ni? Sebab sebelumnya baris atas pada nun tu lah. Cuma nun tu steady, jangan no, na. Mina, mina, minallah. Kalimah Allah ni bila kita berhenti dia akan jadi mal, ma'aril sukun. Fariidatan minallah. Okey, 2, 4 ataupun 6 harakat. Betul lah. Huruf kalimah Allah ni kalau kita berhenti dia akan jadi ma'aril sukun. Pada ha tu lah. Matikan ha. Cuma panjang tu minallah. Bukannya ha tu yang panjang. Ha tu ending dia, penamat dia. Okey, baik. Seterusnya yang terakhir,
Innallaha kana aliman hakima. In wajibul gunnah, kalimah Allah tebal sebab sebelumnya baris atas. Inna, dia bukan no tapi na. Inna nallaha ka masli, na ali li masli, man tanwin jumpa dengan ha izhar halqi tempat. Aliman, aliman, aliman. Dapat ke? Jelaskan. Ka innallaha kana aliman. Ha biasa, ha pedas. Kena sempitkan tengah kerongkong kita. Aliman hakima. Kim asli ma ni asalnya tanwin lah kan. Man, tapi bila kita berhenti kita pun tahu berlakulah mat 2 rakaat kat sini. Hakima. Itu sahaja. Innallaha kana aliman hakima. Dapat ke? Baik, alhamdulillah. Selesai dah, tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah jangan keluar lagi. Kita nak baca dulu daripada atas. Boleh? Jom kita terus baca. Nampaknya tuan-puan pun dah jelas untuk kita punya perkongsian hari ini. Soalan pun nampak macam tak ada dah, disebabkan semua dah mahir-mahir belaka ni. Alhamdulillah, pencapaian yang baik. Pencapaian yang sangat baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Tahniah buat semua. Barulah syok kan nak masuk Ramadan ni. Orang tanpa ngaji ni ada kefahaman sikit, barulah ada rasa zuk dia. Ada rasa dia lain sikit tuan-tuan. Bila baca dengan ilmu ni dia lain perasaan dia. Beza kalau kita baca main orang panggil ikut dan. Faham ikut bahasa saya? Baca ikut dan ni dia lain. Beza dengan baca dengan ilmu. Silap-silap sikit tu biasa. Silap-silap, tersasul, tertukar huruf, tukar baris, tu biasa. Tapi bila kita rasa kesalahan tu berlaku dan kita tahu nak ubah dia, nak betulkan kembali, itu pun satu benda yang bukan semua orang ada lah. Kan? Kalau orang tak tahu benda tu adalah benda kesalahan, so dia akan teruskan baca begitu. Betul tak? Dah salah pun dia akan tetap, sebab dia tak tahu benda yang dia buat tu adalah kesalahan. Puan Eva, tadi saya tanya sebut ikhlak bersahaja macam mana? Bersahaja ni macam ni. Kalau kita sebut kita buka nota dulu. Okey, ini kalimah selalulah kita jumpa dalam Quran ni, hukum ikhlak ni kan. Nun mati jumpa ba. So kaedah bacaannya ialah kaedah bacaan disebut sebagai itbaq. Syafatain. Itbaq syafatain. Itbaq syafatain. Apa maksud itbaq syafatain? Itbaq ni maksudnya tutup tuan-puan. Biasa kita dengar itbaq ni dalam sifat itbaq kan. Syafatan ni maksudnya dua bibir. Okey, baik. Kalau kita hanya faham dari sudut maksud ni semata-mata, kita akan faham tutup bibir lah. Mim. Cuma dari sudut pencerahan dia, tutup bibir bersahaja. Bersahaja ni maksudnya pegangan antara dua bibir kita ni dia lemah. Dia lemah. Kalau kuat dia akan jadi mim.
Tapi dia kata lemah ni, bersahaja ni, mim, tutup bibir juga. Mim ba'di. Beza dengan mim ba'di. Mim, 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 mim. Kalau tuan tak bibir saya, dua-dua tutup. Tapi bunyi yang pertama lebih kuat, lebih ada orang kata apa, bunyinya lebih padat lagi bunyi dia. Mim. Tapi bila kata itbaq syafatan ni, mim, tutup bibir bersahaja. Jelas tak, tuan-tuan puan? Jadi lemahkan pegangan antara dua bibir. Inilah maksud itbaq syafatan kat sini. Okey? Kalau kita ngaji lebih sikit ni, banyaklah, dia ada banyak lagi kaedah dia. Untuk mim, untuk ikhlab ni sebenarnya boleh juga nak baca dengan tutup sempurna. Tapi sebab sebabkan benda ni banyak pencerahan dia, saya tak nak kelirukan orang lah, kan. Kalau kita ngaji macam dalam kelas kita ke kelas Hamito nanti, dalam kelas bolehlah cerita-cerita panjang lebar sikit. Sebab kat sini kita tahu ada yang datang, ada yang tonton ni untuk tahu sedikit macam mana nak bunyikan dia. So cukup sekadar tu dulu. Kalau tidak, dia perbincangan dia terbuka lagi luas tu. Sebab kita nak kaitkan dengan hukum ikhfa' syafawi, kan. Lepas tu ikhfa' tu sendiri pun dia boleh terbagi pada dua. Boleh dibaca itbaq syafatain, boleh dibaca furjah syafatain, kan. So banyak dia punya cerita tu. Cuma setakat ni kita dapatkan praktikal dia macam mana. Bila kata itbaq syafatain, tutup bibir. Itbaq ni maksudnya menutup syafatain, dua bibir. Tutup je. Mim, cuma tanpa tekanan. Kalau tak ada tekanan, dia akan jadi macam idgham birunah, kan. Dia akan jadi macam seakan-akan idgham birunah kamil. Jadi sesuainya dibaca beginilah. Boleh? Yang bertanya tadi macam mana? Okey ke? Siapa yang tanya tadi? Kena tutup bibir jugalah ya. Ya. Tutup bibir. Tutup. Dia bersentuhan, tapi sentuhan yang lemah. Mim ba'di ma ja'. Sebab kadang-kadang orang salah tafsir. Bila kata ikhfa' ni, kan iqlab ni baca secara ikhfa' kan. Tapi bila kata ikhfa' ni, inilah dia. Ikhfa' dalam keadaan itbaq syafatain. Tu saya kata tadi, kalau kembang lagi dia boleh pergi. Dia ada furjah syafatain, kan. Boleh Puan Eva? Baik, Alhamdulillah. Tak apa, nanti kalau tak clear ke boleh tanya lagi kan, InsyaAllah. Dapat Yang lain pun yang mendengar ni mungkin orang tak apa, dapatlah pencerahan daripada pertanyaan sahabat kita tadi. Alhamdulillah. Sebab kadang-kadang bila sebut ikhfa' ni pun orang confuse. Orang ingatkan ikhfa' sama macam ikhfa' hakiki. Mil ba'di. Jadi ada kesilapan kat situ. Okey? Ada kesilapan kat situ. Okey, baik, Alhamdulillah. Puan Siti Kharijah, betul, makin best bila dah tahu Ustaz. Kalau dulu main taram je. Siapa yang geng main taram dulu? Ada tak? Baca main taram je. Sekarang automatik bila baca nampak tak sedap, ghostan balik. Betul? Kadang-kadang terdengar Ustaz jauh. Okey. Terbaik ulasan Puan Siti. Assalamualaikum Ustaz. Ingat Ustaz cuti lagi? Habis dah. Kita semalam dah start dah, Puan Radiah. Okey.
Baiklah, Alhamdulillah. So kita dah selesai dah untuk perbincangan. Jom kita baca dulu sebelum kita akhiri live kita pagi ni. Ready semua? Boleh kita mulakan? Saya mohon semua untuk fokus pada bacaan kita. Berhenti dulu untuk komen buat seketika. Saya lagi sambung balik. Saya letu dulu. Puan Mina. Sekarang Puan Mina dah okey dah. Dah mantap kebabum. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat rasa dah pandai sikit-sikit. Terbaik Puan Noraidun Saleh. Saya harap semua pun orang tak apa ada impaknya itu sendiri kan. Dia punya orang tak apa tahap penambahbaikan tu dia berbeza lah kan. Setiap orang kan. Ada orang yang mungkin mencanak naik dia punya perubahan tu. Ada orang dia naik sikit-sikit. Tak apa. Teruskan je. Pelan-pelan. Nanti lama-lama dapat. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jom tarik nafas. Ready, 1, 2, mula. Saya baca dulu, tuan-puan ikut kemudian A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum. للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه
بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Dah selesai dah bacaan kita, tuan-tuan dan puan. Jadi untuk minggu depan insya-Allah kita akan sambung semula, ya. Untuk muka surat yang seterusnya ni dia panjang Cuba tengok. Muka surat 79. Seminggu depan kita tengok dulu macam mana. Mungkin kita ambil separuh je lah kot. Sebab hari Isnin saya ada kelas. Takut kan kalau buat satu ayat sampai 12 ni jadi panjang pula kan. So setakat ni saya rancang. Tak apa, kita cuba je lah minggu depan ambil je lah satu ayat ni. Boleh? Selamba kita lajukan sikit. Semua pun nampak macam dah mahir kan. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Okey je kan kalau kita bawa je satu ayat ni. So kita lajukanlah sikit kan. Saya rasa semua tak ada masalah. Baik, alhamdulillah. So terima kasih tuan-tuan dan puan untuk kehadiran anda, komitmen anda pada pagi ini. So salam Jumaat buat semua, salam Rejab buat semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sampaikan Ramadan pada kita dan moga-moga ada kemanisan yang lebih dapat dirasai untuk Ramadan kali ini. Moga Allah izinkan kita untuk bertemu Ramadan kan. Kenapa kita kena mohon? Sebab apa? Yalah macam-macam boleh berlaku kan dalam tempoh 3 bulan ni. Jadi kita mohon kepada Allah, moga-moga kita dapat rasa lagi kemanisan beribadah dalam bulan-bulan Ramadan ni kan. Kalau tak dapat buat semua, kita orang kata apa,
bila masuk bulan Ramadan ni adalah perkara-perkara ataupun ibadat-ibadat yang mungkin sebelum ni kita jarang buat, kita nak push dalam bulan Ramadan ni. Memang biasa kalau kita dengar kata-kata orang alim, bukannya waktu bulan Ramadan je kita nak pulun, tapi sebabkan bulan Ramadan ni dia macam dia ada satu perasaan yang lain tuan-puan. Saya yakin tuan-puan faham apa maksud saya ni. Tambah pula bulan ni yang mana orang kata bulan yang sangat mulia, dengan orang kata apa syaitannya diikat. So bukanlah bermakna kalau orang jahat ni dia tak ada peluang jadi baik kan. Ada je peluang. Bukanlah kata bulan Ramadan je boleh jadi baik. Nak berubah jadi baik ni bukan bulan Ramadan pun boleh tuan-puan, betul tak? Tapi tak apalah, saya pun tak naklah sentuh bab-bab ni kan. Kan jadi orang tak apa nampak sensitif pula. So apa pun kita balik pada kita punya orang tak apa bahagian kita je. Bahagian kita ni, apa yang kita nak buat pada bulan Ramadan ni, apa yang kita nak rancang nanti kan. So dah boleh lah plan-plan apa target tuan-puan Ramadan kali ni kan. InsyaAllah kami juga izin ngaji mungkinlah ada beberapa program yang kita cuba sediakan untuk tuan-tuan perempuan. So nantikanlah. Okay, yang penting tuan-puan kena terus support kami, follow rapatnya. Boleh tuan-puan InsyaAllah nanti kan bulan Ramadan nanti InsyaAllah kita akan sajikan program-program yang nak kata menarik tu wallahualam lah. Kan benda tu subjektif. Kalau ada orang rasa dia menarik, menarik lah. Kalau tak menarik, tak menarik lah. Betul? Tapi insyaAllah kita akan cuba adakan sesuatu yang boleh membangkitkan semangat kita. Bukan semangat kesukanan semangat untuk kita rasa cinta dengan ibadah, ataupun kita rasa bermakna sambutan Ramadan untuk tahun ini insyaAllah. Ustaz Tadarus. Nanti apa-apa kita maklumkan semula. Okey, nanti apa-apa kita akan maklumkan, kita akan beritahu lah macam mana program apa yang kita buat dan sebagainya. Nanti kan masih lagi dalam orang tahu apa, kita sedang merangka. Okey. Doakan saya Ustaz on di utara. Selamat sampai fi hifzillah. Selamat sampai ke destinasi Sama je. Sama juga yang lain. Selamat berhujung minggu semua. Dan selamat meneruskan aktiviti harian anda. Siapa yang balik kampung hujung minggu ni, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Hati-hati memandu. Okey, hati-hati memandu. Wallahualam. Kita tutup dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan doa tilawah, dan kita tamatkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.
Baik, Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan. Saya nampak tadi banyak request untuk tadarus. InsyaAllah, tengoklah macam mana apa pun terus follow kami. Teruskan untuk mengikuti apa yang kita akan cuba sajikan pada anda semua menjelang Ramadan ni, insyaAllah. Doakanlah moga apa yang kami rangka sekarang ni dapat dijayakan. Sebab kita pun tahu kita merancang, tapi Allah sebaik-baik perancang. Kami cuba juga untuk susun di sudut waktu apa semua. So kami memerlukan doa semua. Moga-moga apa yang kita cuba buat ini orang kata apa, dipermudahkanlah. Dipermudahkan. Doakan insya-Allah. Kalau tuan-puan tanya apa dia, nantilah dulu. Nanti insya-Allah kita akan inform. Kita akan bagi tahu. Okey nah. So moga Allah sampaikan kita bulan Ramadan insya-Allah. Tak lama lagi. Pejam celik je tu. Kan? Ni pun dah bulan 2. Tutak bulan 3 dah puasa nanti kan. Itu je kot. Hari ni hari Jumaat, tak ada apa. Hari ni tak ada program apa-apa tuan-puan Kita jumpa kembali nanti pada minggu depan. So untuk peserta-peserta Amito, insya-Allah minggu depan kita dah mula dah kita punya journey ni. So jangan lupa minggu depan 8 hari bulan kita dah start sesi yang pertama bersama dengan Encik Ifan, insya-Allah. Okay, so pastikan peserta Amito Advanced My Tajwid Online anda semua bersedia InsyaAllah. Untuk buku-buku kita masih lagi dalam proses. Ada yang dah hantar, yang jauh-jauh kita dah hantar dulu. Yang jauh-jauh kita dah hantar. Dan saya dikhabarkan ada yang dah sampai apa semua. So nantilah. Yang lain tu orang kata apa, sabar menanti. Sabar menanti, insyaAllah. Mungkin ada tu. Mungkin dalam lori ke, kan? Mungkin dalam lori. So tunggu je lah Wallahu'alam. Baik, itu saja tuan-tuan dan puan. Terima kasih saya ucapkan. Dan jangan lupa hashtag kita, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Alhamdulillah, saya gembira dengan respon anda pada setiap masa sampailah ke hari ini. Doakan kami terus maju jaya. Dan saya juga doakan anda semua, semoga diberi kelancaran dalam membaca Quran khususnya, dan apa segala bidang yang tuan-puan cuburi, saya doakan tuan-puan miliki kejayaan tersebut, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya, Ustaz Hadi dari Izin Ngaji. Jumpa anda pada minggu hadapan hari Isnin. Saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita, jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia
melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa, teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati